أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الحمد لله. Pertama kali sama-sama kita syukur kepada Allah Ta'ala di atas taufiknya, hidayahnya dan berbagai-bagai nikmat yang kita dapat rasai, dapat kita menikmati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala. Dan saya ucap selamat malam kepada ibu-ibu dan ayah-ayah, adik-adik di masjid yang kita ada pada malam ini. Alhamdulillah. Saya mari ke sini ni, kalau tak silap ingat agak, kali yang ketiga. Kali yang ketiga yang Tok Imam kita jemput mari supaya sama-sama mari kita ambil faedah dan tukar menukar di antara kita. Maka pada malam ini dengan izin Allah Ta'ala saya dapat mari ke sini. Maka dalam sekitar masa yang lebih kurang sejam ataupun sejam lebih ni, insya-Allah malam ni, oleh kerana kita tidak menentu mana-mana maudhu' lah untuk saya muzakarah dengan ibu-ibu ayah-ayah pada malam ni. Malam ni saya nak memenuhi masa dengan ayah-ayah, ibu-ibu di sini ni. Kita pakat sama-sama malam ni muzakarah bersama, ambil faedah bersama. Kita haraplah kepada Allah Ta'ala dia tu beri taufik, beri hidayah, dan beri Allah Ta'ala tu buka mata hati kita, buka dada kita untuk menerima apa sahaja ilmu yang boleh beri manfaat kepada kita, terutamanya ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah Nabi SAW. Kedua-dua ilmu ni ilmu as-sah lah. Ilmu as-sah bagi segala ilmu. Ilmu as-sah bagi segala ilmu. Dan memang ilmu daripada Quran, ilmu daripada sunnah Nabi ni, ilmu yang peseng dia ada nur, ada cahaya, yang boleh bawa cahaya lah kepada hati kita ni. Satu ilmu yang boleh memberi manfaat dan menggerakkan kita boleh kerja dengan amalan soleh selaku seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Malam ni saya nak muzakarah dengan ayah-ayah semua dalam satu bab berkaitan dengan
satu rukun yang sebesar-besar rukun lah daripada rukun Islam selepas pada kita mengucap dua kalimah syahadat kak, iaitu semaya. Nah, solah, semaya adalah tiap agama. Semaya adalah rukun Islam yang kedua lepas pada kita mengucap dua kalimah syahadat. Semaya hak 5 waktu tu hak difardu ke atas kita tu. Nah, untuk orang lelaki tu Nabi dia beri galakkan sangat kuat lah supaya semaya hak 5 waktu tu dalam keadaan dia semaya berjemaah. Semaya berjemaah di masjid tepat yang ada laungi suara azan. Nah, dan kita soalan semaya jemaah ni pakai erti belaka dah. Kata semaya jemaah ni semaya hak ada ikatan dengan seorang tu imam. Ada tu imam, ada makmum turut belakang. Dipanggil semaya jemaah. Semaya jemaah. Dan semaya jemaah ni kita erti juga kata semaya hak lebih daripada kita semaya seorang. Ni semua tu bukan ilmu baru untuk kita. Semua kita bakal erti belaka orang Islam ni apabila kata semaya jemaah ni, semaya yang ada tu imam, ada makmum balik belakang, Allah Taala akan gana pahala orang semaya jemaah ni lebih daripada semaya seorang. Nah, malam ni saya nak baca beberapa hadis Nabi SAW melalui sebuah kitab. Nama dia Riyadhus Salihin bagi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Saya nak pilih beberapa hadis dalam bab masalah kelebihan semaya berjemaah. Nah, kelebihan semaya berjemaah, supaya kita dapat baca hadis-hadis pada malam ini. Semoga dengan hadis-hadis yang kita dapat dengar pada malam ini, Allah Ta'ala menambahkan iman kepada kita dan menambahkan semangat, menambahkan keaziman kita untuk kita melaksana satu sunnah ni dengan cara lebih molek, dengan cara lebih comel, insya-Allah taala. Dan kita harap semoga Allah Taala lah yang mencatat kebaikan kepada kita bersama pada malam ni. Kita duduk dalam masjid ni, tunggu sembahyang Isya. Nah, kita boleh mengaji pula, dan kita boleh baca hadis-hadis Nabi malam ni. Insya-Allah kita tu duduk dalam doa para malaikat. Kita duduk bersama dengan malaikat-malaikat yang selalu duduk istighfar kepada kita, minta ampun kepada kita kerana kita menjadi talibul ilmi, penuntut ilmu pada malam ini, insya-Allah. Jadi dalam bab yang berkaitan dengan solatul jamaah ni, kata Imam Nawawi dalam kitab ni, dia kata babu fadli solatil jamaah. Yang nak ayat kelebihan semaya berjemaah. Nah, semaya berjemaah ada lebih kurang ni hadis dalam bab ni. Lebih kurang ni hadis. InsyaAllah kita pakat tengok, pakat baca, pakat renung bersama. Hadis hak mula-mula sekali yang Imam Nawawi bagi dalam bab masalah kelebihan semaya jemaah ni, saya rasa hadis ni semua kita ni pernah dengar hadis ni. Hadis daripada Ibnu Umar. Kata Imam Nawawi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Hadis muttafaqun alaih. Seperti saya kata tu lah. Hadis ni semua kita pakat tahu makna dah, dok dengar semua dah. Mana pun hadis ni hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata salatul jamaah, semaya berjemaah. Semaya berjemaah, sebab kita semaya ni, semaya berjemaah. Nabi kata afdalu, lebih afdal min salatil fardhi, daripada semaya sore. Semaya jemaah lebih afdal, lebih molek
ganjaran dia lebih banyak daripada semaya sore tu bi 27 darajatan, dengan 27 darajah. Nah, 27 darajah. Jadi Imam Nawawi bagi hadis ni nah nak ayat kelebihan semaya jemaah, kata dia lebih besar, lebih banyak kelebihan daripada semaya sore, 27 darajat. Semaya berjemaah ni sebenarnya kelebihan dia banyak, tapi hukum dia sakut pak dengan hukum ni ulama ada kecek. Semaya jemaah ni hukum gapo nama? Ada 2-3 pendapat ulama tentang hukum semaya jemaah. Kita mari semaya jemaah di masjid ni, apabila ada seorang hukum gapo nama? Karena hukum ni hukum 5 kita tahu, ya ada sunnah, ya ada wajib, tak itu. Dia ada haram, dia ada makruh, dia ada harus. Tu hukum. Nah, begitu juga semaya berjemaah ni. Makruh dengan haram tu kita tak kecek dah tu, karena kita dah kecek benda molek ni. Nah, ulama ada selisih masalah hukum semaya berjemaah ni. Adakah dia tu sunat, ataupun dia tu wajib, ataupun dia tu syarat sah bagi semaya. 3 pendapat ulama kasar-kasar. 3 pendapat ulama cara kasar-kasar. Nah, saat ni kita baca hadis kata Nabi kata semaya jemaah lebih molek pada semaya sore 27 darajat. Hak tu kelebihan. Tapi belum ada kita nak ambil kelebihan saat ni tu, ulama fuqaha tu dia ada selisih. Hukum gapo kita mari semaya jemaah ni, hukum gapo nama? Ada setengah ulama kata sunat. Apa makna sunat? Mana kalau kita mari semaya jemaah di masjid, kita boleh sunat. Kalau kita semaya sore di rumah, tak ada gapo, tak boleh pahala sunat jemaah saat ni. Mana kita kalau kita mari jemaah, kita boleh pahala sunat jemaah. Tapi kalau kita tinggal tak jemaah, maka tak ada berdosa. Tu kalau duk tah hukum sunat semaya berjemaah. Ya, ada ulama berpendapat walah tu. Pendapat tu ambil pada hadis-hadis kita nak baca ni lah. Di antara hadis saat ni, hadis ayat kata semaya jemaah ni lebih molek pada semaya sore 27 darajat. Dan ada juga ulama kata semaya jemaah ni hukum dia wajib. Kita pernah dengar tak kata ulama ada sebut kata semaya jemaah ni wajib. Hak orang lain kita dengar tu semaya jemaah ni sunat. Ada juga ulama kata semaya jemaah ni hukum dia wajib. Apabila jadi wajib balas mana? Kalau kita mari jemaah, kita boleh pahala dah lepas wajib. Tapi kalau kita tak mari jemaah, maya sore di rumah, dosa. Kenapa? Karena kita tinggal benda wajib. Tu takrif makna wajib itu. Karena benda wajib ni buat dia boleh pahala dan tinggal dia berdosa. Ada ulama kata semaya jemaah ni wajib. Dan ada satu pendapat ulama juga kata semaya jemaah ni satu syarat bagi nak sah semaya. Ni berat sekali. Semaya jemaah ni syarat sah. Syartun li sihhatis salah. Mana apa syarat sah ni? Ni berat. Syarat sah semaya. Kalau kita nak semaya ni kena ambil wuduk, ya lah. Kalau kita tak ambil wuduk, tak sah semaya, tak sah semaya kita. Sebab apa? Sebab wuduk tu syarat bagi sah semaya. Kita ambil wuduk tu syarat sah bagi semaya. Kalau kita semaya dengan tak ada berwuduk, semaya kita sah tak? Tak sah. Tu panggil syarat sah.
Ada juga ulama berpendapat kata semaya jemaah ni jadi syarat sah. Mana kalau kita semaya sore, semaya itu tak sah. Misal kata maghrib ni, kalau kita semaya di rumah sore tu tak sah semaya maghrib tu. Saya nak kata ada pendapat ulama kata balah tu. Daripada 3 pendapat ni. Satu kata sunat. Sunat apa hak ringan sekali sunat ni. Mari sini boleh pahala banyak, tapi maya sore tak apalah. Tak ada berdosa. Yang kedua kata wajib. Wajib ni tak apa sah. Kalau maya sore pun sah rumah. Tapi berdosa. Tapi kalau kena hak yang ketiga ni, maya sore rumah tu saya tak terima, tak sah. Tak sah mula lagi. Walaupun kita semaya subuh, maya sejak, maya tu cukup parkaan juga, tapi kita tak ada berjemaah. Semaya kita tak sah. Nah, tu 3 pendapat ulama. Ada 3 pendapat ulama. Ramai jugalah ulama tu ambil gi perkuat pendapat yang kedua. Pendapat kata semaya jemaah ni apa nama? Wajib. Ramai juga duduk situ. Duduk di sunat pun ada, duduk di wajib pun ada. Adapun hak apa nama kata semaya jemaah syarat sah semaya itu adalah pendapat siapa dia? Pendapat pilihan bagi Syekhul Islam dan juga satu riwayat daripada Imam Ahmad. Maknanya kalau seorang semaya sore rumah dengan tak ada uzur pada syarak. Tak ada uzur syarak, tak ada sakit, tak ada demam gapo, tak ada uzur ke, semaya dia tak sah lah untuk pendapat yang 3. Hak tu hak ulama kecek. Hak ulama kecek. Nabi tak ada kata wajib sunat tu, Nabi tak ada kata. Cuma hadis-hadis tu balah mana Nabi kata, ulama pergi berdalil dengan hadis itulah. Di antara dalil hak kata semaya apa nama ni jemaah tu sunatnya, hadis saat ni kita baca kata semaya jemaah ni Nabi kata lebih molek pada semaya sore dengan 27 kali ganda. Jadi kalau siapa ke tak sah ke, siapa ke tak sah ni, tak boleh pergi lah Nabi banding 2 makna. Semaya hak sore tu Nabi bila juga, mana kata semaya tu sah. Apa tu? Habis itu. Cuba tengok hadis yang keseterusnya. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata salatul rajuli fi jama'atin, semaya seorang lelaki. Dan duk kecek majmuah ni untuk orang lelaki. Adapun orang perempuan tu Nabi tak ada apa nama beri galak ke sangat untuk semaya jemaah. Tapi Nabi tak larang. Kalau bahasa ada perempuan nak mari semaya jemaah, Nabi tak larang dia. Syaratnya apabila dia jaga aurat dia, jaga mari molek dengan tak ada fitnah, dia nak mari bolehlah mari, tak ada larang. Tapi kalau dia semaya di rumah lebih afdal. Semaya di rumah lebih afdal untuk orang perempuan. Tapi kalau nak mari, Nabi tak larang. Syarat kena jaga molek lah daripada fitnah. Lebih-lebih lagi kalau peseng nak tubik daripada rumah, bubuh minyak bahu gapo pakar minyak bahu gapo retina tu. Zaman Nabi tu, Nabi kata mana-mana perempuan hak tubik daripada rumah dia buh minyak bahu, walaupun dia nak hadap mari ke masjid, Nabi suruh dia kelip maning. Orang tina ni tak benar sama sekali dia nak buh minyak bahu apabila dia nak tubik keluar daripada rumah dia, walaupun nak mari masjid sekalipun. Nak mari masjid tu kalau temu dengan Nabi suruh kelip maning. Bagaimana kalau kita nak pergi ke tempat lain hak bukan masjid? Lebih berat lagi lah. Tu orang tina. Orang tina. Semaya jemaah ni Nabi kata salatul rajuli fi jama'atin tudha'afu ala salatihi fi baitihi. Semaya jemaah ni lebih apa nama diganda pahala dia di atas semaya sore diri di rumahnya, wa fi suqihi dan di kedainya,
25 dhifan. Nabi kata 25 kali ganda. Jadi riwayat ni kata 25. Riwayat hak kita baca tadi 27. Tak apalah, ulama kata tak apa, sama-sama ada kelebihan. Tu orang panggil duduk di atas semaya kita. Kadang-kadang ulama kata duduk atas semaya kita, semaya Jumaat ramah ke. Kalau kita semaya lebih molek maka boleh 27. Kalau kita semaya tu mana kurang molek sikit, duduk di tahap 25. Tu ulama berpendapat pada tu. Sebab apa gapo boleh pahala tu banyak sangat lebih pada semaya sore? Wa zalika annahu idza tawaddaa fa ahsana alwudu. Nabi kata dengan sebabnya apabila dia tu ambil wudu jak di rumah lagi, fa ahsana alwudu'a, kama dia ambil dengan cara molek, sebab tu maya kita nak molek ni pun kira di kita ambil semaya tu, ambil ni molek. Nabi kata fa ahsana alwudu', dia ambil semaya molek, summa kharaja ila almasjid, kama dia tubik pergi ke masjid. La yukhrijuhu illa as-salah. Orang hak tubik mari di rumah ni, dia tubik mari apa? Tidak mengeluarkan dia daripada rumah dia ke masjid ni kecuali kerana apa? Kerana nak semaya. Bukan mari sejik ni mari sambil-sambil ya. Molek. Kita nak pergi kedai tapi molek orang baik, mari sejik. Pala tak serupa tu hak tadi. Ngahak tu baik ambil semaya di rumah molek, lepas tu niat dia mari, tak ada tujuan lain. Tidak akak punggung dia buat tu baik mari ke masjid kecuali untuk semaya berjemaah. Tu mana la yukhrijuhu illa salah. Balah ni Nabi kata lam yakhtu khatwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Dia tidak langkah satu langkah kecuali dia akak satu darajat. Wa hutta anhu biha khati'ah, wa huttat anhu biha khati'ah, dan disapuh daripadanya satu kesalahan. Akak masa tu akik pekak sapuh dosa dengan sebab niat comel dia ni. Fa iza shalla, apabila mari sejid dah dia semaya, lam tazalil malaikatu tusalli alaih, malaikat tu senantiasa duk berselawat ke atasnya. Maksud selawat sini malaikat duk berdoa ke orang saat ni. Apabila start semaya tu malaikat berdoa lalah dia. Berdoa. Madama fi musallah, selama mana orang saat ni duk di tempat semaya dia. Semaya sudah semaya duk beradu duk di tempat semaya dia. Selama mana dia duk di tempat semaya dia tu, senantiasa orang saat ni duk dapat menerima doa daripada malaikat. Malaikat selalu duk berdoa ke dia. Malam yuhdis, selama mana dia tidak berhadas. Selama mana dia duk jaga tak ada berhadas kak. Duk dalam asmaya wuduk lagi kak, senantiasa duk dalam doa malaikat. Balas mana malaikat berdoa, Nabi kata taqulu Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu. Malaikat berdoa dia kata, ya Allah, ya Allah, selawatlah ke atasnya. Allahumma arhamhu, ya Allah, berilah rahmat kepada dia, kepada orang saat ni. Sebab kita ni kalau kita mari di rumah saat ni ambil wuduk molek kau mari duduk tak ada tujuan lain, mari nak semaya, sudah maya kita duduk di tempat semaya. Balah ni kita duduk dalam doa malaikat. Malaikat ada berdoa semua, tak ada beradu. Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu. Tu doa malaikat. Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu. Wala yazalu fi salatin man tazara as-salah. Nabi kata lagi, orang saat ni walaupun dia duduk dia, selama mana dia duduk tunggu nak semaya, seperti kita ni aku tak ada tubik kerana duduk tunggu nak semaya pula. Nabi kata orang ni senantiasa duduk dalam semaya. Kita duduk semaya tak ada semaya lah ni, kita duduk dengar, kita duduk saja duduk diam menyendati tapi dalam niat kita tunggu nak semaya. Balas tu Nabi kata orang ni senantiasa duduk dalam keadaan semaya, duduk semaya walaupun kita tak ada semaya. Apa tu? Tengok. Tu hadis sahih dah, hadis muttafaqun alaih. Sebab tu hadis macam ni kalau kita
mengaji daripada hak Nabi wayak ni dah, mari kita pasal ke dalam hati kita, semangat kita nak buat ibadat. Sejak daripada kita nak mari tu kita azam molek, ambil wuduk molek, mari buat apa? Mari nak semaya. Lepas tu kita duduk apa boleh tak ada kelik ni, orang lain kelik belakang kadang-kadang sudah maya kok apa kelik lagi kalau dia kerja. Tapi malam ni saya nak boleh penuh, nak boleh markah penuh, duduk dalam orang semaya. Walah ana pasal ni tak ada terubik pergi ke lain, tunggu nak semaya pula, maka duduk dalam keadaan orang tu bersemaya. Apa tu? Dua. Saya nak baca banyak-banyak kerana masa kita tak ada banyak mana. Cuba kita tengok hadis yang ketiga. Malam ni kita nak baca hajmu'ah ya. Bukan kita dengar malam ni, kita dengar mari dah ustaz-ustaz jago-jago tok guru duk baca. Cuma lain ini nak cah kita boleh jadi fak kita duk mari ni, duk mari sok modah lah. Kalau apa nama ni, bahasa kata longgar-longgar, bahasa kata tak kejap mana, malam ni kita dengar ni bahasa kata kita nak penuhlah satu sunnah ni insya-Allah taala melalui masjid Maulid yang kita ada ni. Wa anhu, daripada Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu, qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya Rasulullah laisa li qa'idun yaquduni ila al-masjid. Abu Hurairah ayat kata ada salah seorang mata dia buta, mari cari siapa dia? Mari cari Nabi, mari bertemu dengan Nabi, dia mata buta. Faqala ya Rasulullah, dia tanya soalan ke Nabi, hey Rasulullah, laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid, aku ni tak ada orang nak bawa aku pergi ke masjid, aku buta, tak ada orang nak bawa aku pergi masjid, tak ada orang nak pimpin aku pergi masjid, aku buta ni. Dia tanya Nabi. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurakhkhisa lahu fayusalli fi baitih. Maka dia minta lah ke Nabi. Minta ke apa? Minta rukhsah. Apa makna rukhsah? Minta kelonggaran, minta lesen, minta anuyat. Boleh ke tak kalau dia nak sembahyang di rumah? Kerana dia tak ada orang pimpin dia ke masjid, tak ada orang bawa dia ke masjid, orang buta. Dia minta ke Nabi balas tu. Maka pada awal kali tu farakhasa lahu, Nabi beri rukhsah dia. Nabi beri kelonggaran, tak apalah, bolehlah mu buta, mu tak mari, mu tak ada orang pimpin kau, tak apalah, mai di rumah lah. Kalau payah kau, tu makna rukhsah. Kebenaran daripada Nabi, tak apalah pada awal kali. Falamma walla da'ahu, apa dia paling belakang nak pergi tu, Nabi panggil mula. Tak ada lagi. Nabi da'ahu, Nabi panggil dia semula. Faqala lahu, Nabi tanya dia, hal tasma'un nida'a bis salah? Adakah mu dengar nida, panggil suara azan? Itu mana nida bis salah? Mu dengar tak? Orang be. Mula Nabi benar dah. Tapi paling belakang Syiah Nabi paling mari. Nabi tanya, mu dengar tak orang be? Qala na'am, maka dia jawab kata, ya aku dengar orang be. Nabi kata, qala fa'ajib, kalau gitu mu kena mari. Kalau mu dengar tak, mu kena marilah. Tu hadis yang dikeluar oleh Imam Muslim, hadis sahih. Tengok, ni di antara hadis yang ulama berpegang dengan hadis balas ni. Tengok tu, setara orang buta lagi Nabi kecil dia suruh mari jemaah juga. Bagaimana orang tu tak ada buta,
Mata molek, segar molek, gagah, tak ada uzur ke. Rumah pula duduk di tepi masjid. Suara bel pun dengar molek. Tapi ulama kata suara bel sini ni suara bel hak biasa lah. Hak tak ada dengan mikrofon. Muncul juga tu. Tu ulama kata. Nah, tok guru kata, suara bel sini mana suara bel hak biasa mana? Tak ada dengan mikrofon. Mikrofon jauh sangat. Tapi saya kata, kalau zaman Nabi tu tak ada mikrofon. Pas zaman Nabi tu boleh jadi tak ada kena balas lah ni. Ya padai kalau kita kata gitu pun. Bos zaman lah ni ada mikrofon, ya jauh suara. Pas kita pun ada kemudahan kata. Itu saya kata. Saya kata. Kita ada mutu lah, ada musikal lah, ada gapo. Ya mudah pula. Walaupun jauh sikit. Jauh sikit. Suara bel tu jauh tapi dengar bom molek dengan kita pun ada kemudahan. Walaupun ulama kata suara bel sini mana suara bel hak biasa, tak ada guna mikrofon. Maksud nak ayat kata apabila orang tu dengar suara bel, jiran masjid lah kita kata, orang jiran masjid dengar suara bel, Nabi suruh mari semaya masjid. Nabi suruh mari semaya masjid. Walaupun buta sekalipun. Walaupun buta sekalipun. Bagaimana kalau orang itu celak mata, gagah, segar, tak ada apa. Ya kalau menega ni ya padai dengan hak tadi dah. Padai dengan hak 27 tu dah. Kalau kita jual barang di rumah kita ni harga 100. Tapi kalau jual barang kita ni jual jauh sikit, jual kok apa nama setara Malaysia tu, orang beli dengan harga 120 kok. Misal tu. Kita jang pergi jual dek nu untuk nak laba 20 kok tu. Kerana waktu kita nampak. Tapi hak akhirat ni kita usaha sikit ya. Daripada 27 tu. Kerana kalau kita tu tak jam nak ambil hak banyak ni dengan sebab apa nama tu, dengan sebab semangat email kita, email kita tu tak berapa mana nak segar molek. Allahumma musta'an. Allahumma musta'an. Wa an Abdullah, satu hadis lagi daripada Abdullah. Wa qila Amr ibn Qais al-Ma'ruf bibni Ummi Maktum al-Muazzin radhiyallahu anhu. Hak ni Abdullah ibnu Ummi Maktum terkenal dengan muazzin Nabi, tukebbe Nabi. Tukebbe Nabi. Nama apa? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Satu kali dia tanya Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, hey Rasulullah, innal madinata katsiratul hawam." Sesungguhnya Madinah ni banyak apa nama ni, menate buah, menate bisa. Daripada tedung, lipai dan banyak benda. Pada dia buta juga Ibnu Maktum ni. Dia mengadu ke Nabi, atau Madinah ni banyak menate bekeng tu, menate bisa. Tu mana al-hawam. Duduk merata atas tanah tu. Dia kata wasiba' dan menate buah. Sibak ni menate buah pun biasa jenis bekeng lah, makan urai lah sibak ni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tanya tu nak minta ke uzur redah. Pasal tak lagi ni puasa banyak menate buah ni, menate bekeng ni. Maka Nabi oyak ke dia juga, kata, tasma'u hayya 'alas salah? Mu dengar ke tak hayya 'alas salah? Mu dengar tak hayya 'alas salah? Hayya 'alal falah? Mu dengar ke tak hayya 'alas salah? Hayya 'alal falah? Apa makna hayya 'alas salah, hayya 'alal falah? Hayya 'alas salah mana? Marilah semaya.
hayya 'alal falah, marilah menuju ke apa? Menuju keberuntungan. Falah makna jaya. Tu panggil daripada orang be. Marilah semaya, marilah menuju kejayaan. Sini jaya, dia nak jaya, mari sini. Duk panggil dalam surah azan. Kalau mu dengar hak tu, Nabi kata fa hayya halla. Mana kalau gitu mu marilah. Mu kena mari. Tu hadis Abu Daud dengan sanad dia hasan, tengok. Hadis macam ni buat ulama hok kata semai jemaah ni bukan sunat kalau balas ni. Ya kena duduk di wajib. Tu hok ulama kata tu. Hok ulama kata. Nabi tak ada kata sunat, Nabi tak ada kata wajib. Cuma ulama pergi faham dengan hadis-hadis hok makna dia berlainan tu. Setengahnya pergi faham hok tadi hok kata 27 darajat dengan 1 darajat. Nabi tak ada kata kena wayak kelebihan, makna mai sore pun boleh tapi kuranglah kelebihan. Duduk di sunat ya hak tu. Bawa mari baca hadis-hadis pasal nampak bekan sikit bunyi. Orang bertanya aku tak ada. Orang bawa pergi ke masjid balas mana aku ni? Kena pergi jemaah ke tak? Nabi kata mu kena mari kalau dengar suara bel. Walaupun ada menate buah kena pun mu mari kalau mu dengar hayya 'alas salah. Bunyi tekan sikit jemaah tu. Nampak tu? Cuba kita tengok soal lagi. Tengok soal lagi ni bunyi bekeng lagi. Balah mana? Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Wallazi nafsi biyadihi." Nabi sumpah nak. Nabi ni orang kecek sungguh, tak ada berhajat kena duk sumpah dah. Dia kecek sungguh. Ya oleh orang sumpah ni pasal kecek takut orang tak percaya gitu. Kita sumpah ni. Kalau tak sumpah nampak tak mada kita orang tak percaya. Nabi ya orang percaya dah ya kecek tu. Tapi Nabi pergi sumpah lagi. Nak jadi nampak beratnya benda tu. Nampak pentingnya benda tu. Nabi sumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata laqad hamamtu, sesungguhnya aku telah ada angin-angin dan cita-cita, an amura bihatabin fayuhtataba, untuk nak suruh orang tu pergi cari kayu api. Ikat kayu api, hipung kayu api. Aku pernah ada cita-cita balas tu. Suruh orang pergi hipung kayu api, ikat kayu api. Summa amura bis salati fayu'azzana laha, kama dia aku nak suruh orang ni semaya, orang semaya. Summa amura rajulan faya'umman nas, dan aku nak suruh seorang lelaki jadi tu imam bawa manusia ramai ni semaya jemaah. Summa ukhalifa ila rijalin, kama dia aku nak pergi nak hadap pergi kepada beberapa orang yang tidak hadir mari jemaah. Fa uharriqu alaihim buyutahum, lalu aku nak pergi apa? Pergi bakar rumah-rumah buat dia. Hadis muttafaqun alaih. Hadis sahih Bukhari, sahih Muslim. Tinggi martabat hadis ni. Abu Hurairah wayak kata Nabi pernah bersumpah, pernah bercita-cita nak ada beberapa orang sahabat dia tu pergi hipung kayu api, pas nak latih seorang tu imam wismaya ramai-ramai dengan orang jemaah sini. Dia nak pergi dengan beberapa orang sahabat tu pergi bakar rumah-rumah orang yang tak hadir mari semai jemaah. Nak bakar. Ulama kata Nabi dia tak akan cita-cita sama sekali nak buat benda bakar ni, berat bakar ni. Nabi tak cita-cita nak buat benda besar ni, kalaulah benda tu benda tamada, benda sunat-sunat, benda biasa, Nabi tak apa tahu tu. Kalau niat siapa kena bakar rumah ni, mana kata benda tu besar, benda tu kena jadi benda salah besar. Nampak tu? Ni hadis macam ni juga ulama hok kata semai jemaah tu jadi wajib, tahap dia wajib.
Saya tak ada nak ayat hukum sunat wajib ke apa, hak tu hak ulama kecek. Nah, nak ayat kata hak ni hak Nabi ayat. Nah, hak Nabi ayat tu balas ni. Ayat kata semai Jumaah tu lebih molek pada semai sore 27 darajat. Ayat kata orang hak buta tu walaupun dia buta tapi kalau dia dengar suara bel dia kena mari, hak tu hak Nabi ayat. Dan juga Nabi pun dah cita-cita nak bakar rumah orang tak jemaah, hak tu hak Nabi kata. Nah. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, hak ni siapa dia wayak ni? Ibnu Mas'ud. Bukan Nabi kata. Tapi tengok kelimah-kelimah dia tu molek comel. Ibnu Mas'ud salah seorang sahabat Nabi. Nah, sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu. Ibnu Mas'ud kata gini, cuba kita dengar molek. Nah, ibu-ibu dan ayah-ayah. Ibnu Mas'ud kata, "Man sarrahu an yalqallaha ta'ala ghadan musliman." Siapa dia suka nak temu dengan Allah Ta'ala esok hari dalam keadaan jadi orang Islam. Apa maksud ni? Maksud Allah no. Siapa dia suka nak temu dengan Tuhan dalam keadaan dia jadi orang Islam. Mana apa? Mana apa? Maknanya siapa dia suka nak mati, suka nak malaikat ambil nyawa dia dalam keadaan dia jadi orang Islam, tu maksudnya. Temu dengan Tuhan sini maksudnya mati. Maksudnya mati. Makna siapa dia suka nak mati tapi mati dalam keadaan jadi orang Islam. Orang mukmin hok molek, orang Islam molek. Kalau tanya buat kita, siapa dia tak ada nak ni? Semua kita nak belaka mati jadi orang Islam. Mati biasa molek, mati jadi orang Islam molek. Kita tak say mati dalam keadaan jadi orang bukan Islam. Mati dalam maksiat, mati dalam deraka, mati dalam nauzubillah min zalik. Tak say. Naknya nak wi puye malaikat malakul maut ambil nyawa kita tu, kita jadi orang duduk dalam taat kepada Allah, dalam beribadat kepada Allah, bertauhid kepada Allah, jadi orang Islam molek. Hak tu kita nak. Husnul khatimah dia panggil. Mati molek. Maka Ibnu Mas'ud kata, siapa dia cita-cita nak mati dalam keadaan mati jadi orang Islam, dia kata falyuhafiz ala haula'is salawat. Maka adalah orang saning tu, orang hak cita-cita nak mati jadi orang Islam tu, hendaklah dia jaga atas ining semaya. Jagalah semaya ni semaya hak 5 waktu ni. Jagalah haitsu yunada bihinna. Jaga semaya ni semaya di mana? Semaya di tempat yang dipanggil. Maknanya siapa dia suka nak mati dalam keadaan jadi orang Islam, hendaklah dia jaga semaya hak 5 waktu ni, biar dia semaya di tempat orang panggil. Maksudnya semaya jemaah di masjid, tempat orang baik. Biar nak mati dalam keadaan muslim, semayalah dia jemaah tu di masjid tempat orang baik. Tu maksudnya. Fa inna Allah syara'a li nabiyyikum sunanal huda. Ibnu Mas'ud kata, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala mensyariatkan bagi Nabi kamu itu sunnah-sunnah petunjuk. Nabi kita ni panggil ada sunnah petunjuk yang Allah Ta'ala mensyariat bagi dia. Sunnah molek belaka lah Nabi tu. Wa innahunna min sunanil huda. Nabi kata sesungguhnya semaya berjemaah di tempat orang baik di masjid tu daripada sunnah Nabi, daripada sunnah petunjuk. Ayat kata lagi, walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitih. Dia kata, kalulah sekiranya kamu semaya di rumah-rumah kamu. Ibnu Mas'ud kata,
Kalau puakmu pakat semaya di rumah, orang ber kira-kira di masjid tu. Masjid pun buat besar molek, orang ber pun ada, suara ber pun dengar. Ada masjid belakang, tiap-tiap kampung ada masjid, tapi tak ada pakat mari-mari masjid. Pakat semaya di rumah belakang. Kalau mu buat alah tu serupa dengan orang-orang yang tak tubik pergi masjid tu, la taraktum sunnata nabiyyikum, nascaya kamu tu tinggal sunnah nabi kamu. Misal kata masjid ada di rumah lanah ni, orang ber pun ada, tapi pakat semaya di rumah. Ataupun siapa kata ada orang ber, tak ada, koci masjid. Kampung belah balik tu pun ada masjid, buat habis juta-juta. Tak ada orang ber, tak ada orang mari semaya Jumaat di masjid. Kampung belah balik tu pun serupa ke, tak ada Jumaat di masjid. Kalau kamu pakat buat walah tu, maka kamu tu sudah tinggallah sunnah nabi kamu. Tinggal sunnah walah tu. Kenapa? Kerana semaya jemaah adalah sunnah nabi. Semaya berjemaah ni adalah sunnah nabi. Nabi tak pernah maya sore. Sakit demam pun suruh sahabat dia pipi mari ke masjid. Kalau mu tinggal tak jemaah, maka tinggal sunnah. Tu Ibnu Mas'ud kata. Dia kata lagi, walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum. Kalau kamu pakat tinggal sunnah nabi kamu, maka menyelewenglah kamu. Karena sunnah-sunnah ni bawa hidayah, bawa petunjuk. Kalau kita tinggal sunnah, mana kita menyeleweng, kita sesat. Sesat kita kalau tinggal sunnah. Tinggal sunnah, mana sesat so. Kalau tinggal banyak kali sesat. Tinggal satu sunnah, mana sesat dah so. Dia kata lagi, walaqad ra'aituna, kami dapat duk perhati tengok. Ibnu Mas'ud kata di zaman kami itu, wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Tidak ada orang yang menyalahi, mana yang tak hadir menyaksi semaya berjemaah tu, kami dapati mereka itu kecuali daripada orang munafik yang ma'lumun nifaq, terkenal munafik dia, jelas munafik dia. Ibnu Mas'ud ayat kalau zaman dia tu duk perhati-perhati kat puak-puak hak tak jemaah tu, tidak lain tidak bukan kecuali orang munafik, nyata munafik dia. Kau ni Ibnu Mas'ud kata, saya tak ada nak kata, oh tak jemaah kita nak kata, oh ya tak jemaah tu, kita tunjuk oh munafik, tak leh balah tu. Tak leh hukum orang balah tu, tak leh. Munafik tak munafik bukan kerja kita tu, Tuhan ukur, Tuhan tengok, Tuhan tahu. Kita tak ada nak hukum orang. Lama kita main masjid, oh kita Islam moleknya, puak tak masjid tu puak munafik, tak leh kata balah tu. Tapi Ibnu Mas'ud ayat kata zaman dia tu, kalau puak tak jemaah, zaman dia. Kalau puak tak jemaah tu, puak zaman tu puak munafik nyata. Puak munafik nyata. Zaman udara Islam duk segar. Ko Nabi tu kuat, orang Islam kuat. Orang apa nama ni? Apa nama orang munafik ni? Mana pun orang munafik? Orang munafik ni dia susuk. Sebenarnya munafik ni dia kufur. Tapi dia tak tunjuk kufur dia. Dia tak tunjuk kufur dia, dia susuk kufur. Dia tunjuk apa? Dia tunjuk Islam. Tu panggil munafik. Apabila orang Islam kuat, Nabi kuat, sahabat dia kuat, dia tak beranilah nak tunjuk kufurnya, kerana orang Islam kuat. Tekah orang Islam tak agak, boleh jadi dia berani tunjuk. Dia berani tunjuk kufur dia, kerana orang Islam tak agak. Tapi bila orang Islam gagah, dia tak berani nak tunjuk kufur, sebab dia duk sekali dengan orang Islam. Jadi apa? Musa berbuluh iya, tak itu? Duk. Bila dengan orang Islam, aku orang Islam juga sepupu mu.
Tapi dia masuk kelung dia, ada aku wak pura-pura ya. Tu orang munafik. Tu orang munafik. Karena dia susuk kufur dia. Nauzubillah min zalik. Ibnu Mas'ud kata, zizame dia tu, orang yang tidak menyaksi jemaah tu tidak lain tidak bukan orang munafik yang nyata munafik dia. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulain. Ya tak orang masa dia tu juga. Seorang lelaki itu dibawa datang dipimpin di antara dua orang lelaki. Mari hatta yuqama fi saffi, sehingga mari letak dalam saf semaya. Orang masa dia, kalau sebenarnya orang tu orang kuat iman sungguh, orang mukmin sungguh, walaupun dia uzur tak boleh nak mari, tapi dia disuruh pimpin dia dengan dua orang, pimpin kiri kan ni, mari letak dalam saf. Kerana iman dia gagah. Nak cekak dia nak mari solat tak boleh, dia uzur. Tapi dipimpin dengan dua orang. Orang pimpin mari tak boleh sah mayat. Tengok kalau orang nak mari sungguh balas tu mana cerita. Kita ni semua hidung sikit tak ada dah. Kenapa? Karena bateri kita tak agak. Bateri kita tak agak. Tak agak kita. Tapi kalau sebab tu kita tengok orang yang segar gagah, dia tak boleh nak mari pun dah. Tapi orang yang tak agak boleh mari. Tak agak sikit-sikit boleh mari. Segar gagah gemuk yang metong pun tak boleh nak mari. Kerana benda tu Allah Ta'ala kehendak. Allah Ta'ala kehendak nak apa nama ni, anak taufik pada orang jadi ringin. Walaupun benda tu berat, tapi untuk orang tu happy ringin, ya ringin untuk dia. Jadi ringin coh-coh buat benda molek, benda baik. Sebab tu ini juga satu apa nama hadis yang beri galak kepada kita supaya kita tu bersemangat supaya kita tu semaya berjemaah di masjid. Tengok orang tak aurat lagi pun dia suruh orang pipi mari letak dalam saf semaya. Allahu akbar. Wa fi riwayatin lahu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'allamana sunanal huda wa inna min sunanil huda as-salata fil masjid alladhi yu'azzanu fihi. Satu riwayat lain kata, Ibnu Mas'ud kata, sesungguhnya Rasulullah tu ajar puak kita. Rasulullah tu ajar puak kita akan sunnah-sunnah petunjuk. Sesungguhnya semaya jemaah telah daripada sunnah al-huda, sesungguhnya daripada sunnah petunjuk hak Rasulullah ajar kitanya, iaitu semaya di tempat yang diazan, semaya di tempat yang ada suara azan. Tengok satu lagi. Hadis daripada Abi Darda, daripada Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min salasatin fi qaryatin wala badwin. Nabi kata, Abu Darda yang kata, aku dengar Nabi wayak, aku dengar Nabi wayak, tidak ada daripada 3 orang. Kalau tak dia kata ada 3 orang dalam satu kampung, ada 3 orang. Satu kawasan, satu kampung ada 3 orang. Nabi kata ada 3 orang dah, la tuqamu fihimus salatu, tidak didiri di kalangan mereka itu akan semaya. Ada 3 orang tapi bakal semaya seorang. Tak ada tegak syiar lambang semaya berjemaah. Tak ada ada orang ber, tak ada masjid. Ada 3 orang pun 3 orang tapi tak ada semaya jemaah. Kalau kita pergi ke Baruh pun ada 3 orang, pergi ke Bukit ada 3 orang, ataupun kita duduk di kampung ada 3 orang, kita tak ada buat jemaah. Nabi kata illa qad istahwaza alaihimus syaitan, kecuali sudah di apa nama ni, orang saat ni diperangkap oleh setan. Setan mari takak dah orang ni. Orang 3 orang ni setan mari takak, mari terengih. Nampak tu? Dia beri pun dah kena jemaah. Lalu Nabi kata fa'alaikum bil jamaah. Sebab tu maka lazimlah ke atas kamu tu kena berjemaah. Sebab tu kena berjemaah. Duk seorang tak boleh.
Ni agama Islam. Sebenarnya agama Islam ni ajar kita berjemaah. Bukan sahaja masalah semaya. Ajar suruh kita ni berkasih sayang, berjemaah, hidup biasa berkumpul berjemaah. Siapa Nabi kata kalau kita musafir 3 orang tu, kita kena latih dah amil. Kita musafir tu 3 orang. Suruh latih seorang amil dalam bawa rombongan musafir kita, perjalanan kita. Sebab tu Nabi kata lazim ke atas kamu berjemaah. Mana kita duduk sore tak saya masuk gu tak molek pada tu. Fa'alaikum bil jamaah. Sebab apa kena jemaah? Fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Kerana sesungguhnya anjing serigala dia akan makan, dia akan terengih kambing hak terlucuk duk sore, terlucuk daripada kawin ramai. Kambing tu kalau dia duk stoko banyak-banyak tu gerung juga. Anjing seekor, anjing serigala seekor nak mari terengih tu dia tak berani nak masuk. Tapi bila seekor kambing terlucuk daripada kawin ramai tu duk jauh pada gua hak tu, rima kau anjing nak pergi terengih hak tu, nak terengih hak terlucuk pada gua tu. Sebab tu Nabi kata handalah kamu berjemaah. Mu kena berjemaah. Kalau mu terlucuk bila daripada gu, nanti nak terengih di serigala. Mana mu terlucuk pada gu bila setan nak terengih, mu akan ditakak oleh setan. Ni jemaah. Sebab tu kalau pergi main sore kat Allah. Ni kayuh ikut dia kadang-kadang, ni kayuh ni patut ikut dia. Tapi kalau jemaah ramai-ramai tu kerana kita ada barakah. Dipimpin oleh seorang Tok Imin, insya-Allah Tok Imin baca molek gapo, rokok molek kita pun molek katik. Kadang-kadang kerana kita tu berjemaah. Tapi kalau sore tu kadang-kadang sore tu tak tahu maya apa rakaat baca rok kisah ni ni mari belaka. Selain pada kita boleh sikit pahala dah, lepas tu ni kosek siapa kata tak boleh po kadang-kadang. Auzubillah misal. Nampak tu? Itulah malam ni sekitar sejam kita dapat bersama sebenarnya. Itu satu saya pilih satu bab malam ni untuk muzakarah, untuk peringat kepada puak kita semua yang hadir pada malam ni. Mudah-mudahan dengan hadis-hadis hak kita mengaji saat ni, sebenarnya boleh hadir kita duduk dengar sok mudah. Tapi malam ni kita mari perangat pula ni, mudah-mudahan kita dengar ada hadis ni, bahasa kata aku ni walau bagaimanapun aku nak kaca juga supaya aku ni boleh beramal dengan satu sunnah ni. Jemaah adalah satu sunnah. Walaupun ulama gitu kecek sunnah ke wajib ke apa nama fardu kifayah ke ataupun syarat sah semaya, hak tu hak ulama kecek, bukan dia kita kecek. Tapi kalau kena hak wajib ke haklah kita ni. Kena hak wajib kita mesa berdosa banyaklah kita. Belalah hak tu, tapi hak kita nak fokus malam ni nya semaya jemaah adalah sunnah daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia nak bagi Tuhan kasih dia, Nabi kata kena turut sunnah dia. Tuhan kata dalam Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata oleh Muhammad, kalau kamu tu kasih ke Allah, maka turutlah aku. Tuhan suruh Nabi kata walah tu. Siapa dia kasih ke Tuhan, turutlah aku, mana turutlah Nabi ini. Nascaya Tuhan akan kasih pada kamu. Mana kalau kita nak kita kasih Tuhan sungguh tak? Nak Tuhan kasih kita tak? Kita kasih Tuhan, pas nak Tuhan kasih kita tak? Kita kena turut sunnah Nabi. Maka di antara sunnah tu, sunnah Nabi banyak. Di antara sunnahnya semaya tu balas mana? Semaya tu usaha supaya berjemaah di masjid tempat orang baik. Lebih-lebih lagi ada hadis beseng apa nama ni tekeh sangat. Siapa ke Nabi pernah nak angin-angin cita-cita nak pergi bakar rumah. Siapa Nabi tu gesar orang buta suruh mari jemaah walaupun jadi gana-gana pun. Balas tu kita saya rasa kita dapat manfaat bersama pada malam ni. Aqulu qawli hadza wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.